Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, barisan pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tidak lupa juga kepada muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak dilupakan ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, sahabat baginda, pejuang Islam, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Al-Mubarak 1443 Hijriyah. Sedang tak sedang tuan-tuan, 2 hari telah berlalu dan masih berbaki 28 hari dan 28 malam. Dan 672 jam penuh dengan kerahmatan, 40.320 minit penuh dengan kebahagiaan, dan 2.419.200 saat penuh dengan keinsafan. Itulah Ramadan yang masih berbaki bagi kita, bermula pada malam ni. Allahu Akbar. Muslimin senang jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberi kepada saya pada malam ni iaitu berkaitan dengan keberkatan semasa berbuka. Keberkatan semasa berbuka. Kalau sekiranya kita merujuk dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang bertajuk berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, Nabi pernah sebut kepada para sahabat. Nabi kata, qad ja'akum syahrun mubarak. Wahai sahabat, telah datang kepadamu ataupun kepada kita iaitu bulan Ramadan. Qad ja'akum syahru Ramadan. Telah datang kepada kita ataupun kepada kamu bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Lalu Nabi sambung, Nabi kata, syahrun mubarak. Bulan Ramadan ni bulan yang paling berkat ataupun bulan berkat. Keberkatan Ramadan bukan terletak pada ketika masa berbuka, bahkan setiap saat, setiap minit dan setiap jam kita berada dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama sebut, kalau sekiranya kita nak keberkatan ketika mana berbuka, kita perlu mengamalkan 3 sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkatan yang kita nak cari. Kebanyakan orang berpuasa, tapi ketika mana berpuasa dia tidak mendapat keberkatan. Tapi hakikat dia, keberkatan yang kita nak cari ada pada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang pertama iaitu ketika mana berbuka, yakni kita kena segerakan berbuka. Jangan lewat walaupun sesaat. Ketika mana azan berkumandang, Allahu Akbar, terus berbuka. Itu sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewatkan walaupun sesaat, seminit, 2 minit, setengah jam. Itu bukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara iftar yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan iftar ataupun berbuka puasa yang dilakukan oleh golongan Yahudi dan Nasrani. Kalau sekiranya kita lihat berkaitan dengan iftar yang Allah Subhanahu wa taala laksanakan dalam fardu maghrib,
Sebab tu ulama kata, bila mana datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala nak servis berkaitan dengan ibadah kita. Sebab tu iftar, waktu berbuka diletak dalam waktu maghrib. Allah Subhanahu wa taala nak suruh jaga dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan iftar, yang kedua berkaitan dengan solat maghrib. Yang kebanyakan dia solat maghrib di bulan yang lain, di bulan-bulan yang lain tuan-tuan, kebanyakan kita dalam keadaan lalai leka. Kadang-kadang kita tunai solat maghrib, contoh masuk 7.30, 7.45, pukul 8, 8 suku, kadang-kadang hampir dengan Aisyah, baru kita melaksanakan solat fardu maghrib. Bila mai Ramadan, Allah Subhanahu wa taala nak servis berkaitan dengan ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala nak suruh jaga berkaitan dengan buka puasa ataupun iftar, dan begitu juga dengan solat maghrib, dan begitu juga dengan solat subuh kalau sekiranya kita perasan. Sebab apa? Berkaitan dengan sahur diletak hampir dengan waktu subuh. Ulama kata Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita jaga dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan sahur, menjadi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua berkaitan dengan fardu subuh yang banyak kadang-kadang kita lalai dan leka. Itu yang pertama. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama bincang, iaitu perkara yang kedua yang kita kena buat, iaitu berkaitan dengan doa. 10 minit hampir dengan waktu berbuka, doa kita tuan-tuan cukup mustajab. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan ya Allah Subhanahu wa taala takkan tolak doa mereka. Apa maksud dia tuan-tuan? Bila mana kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan terima. Bertepatan dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Allah kata mintalah, terutama sekali dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, minta. Nescaya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan perkenankan. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima. Allah nak dengar rintihan, rayuan dan permintaan kita, sikit ke banyak, lah ni terpulang kepada kita. Salah satu 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala takkan tolak doa depa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Lis-shaimi hatta yuftiri, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Sebab tu 10 minit, 15 minit sebelum berbuka ambil kesempatan. Kalau sekiranya kita rujuk dalam Al-Azkar Imam An-Nawawi, dan begitu juga dengan kitab-kitab ulama, bahkan ada sebuah hadis yang mengingatkan kita, bila mana kita bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, menjadi 4 zikir ataupun 4 doa, 4 rayuan yang menjadi keperluan bagi kita. 2 doa ataupun zikir yang kalau sekiranya kita baca, Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita, dan 2 doa lagi menjadi keperluan bagi kita. Doa yang pertama dan doa yang kedua, ulama sebut bila mana kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak, perbanyak baca iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Perbanyakkan. Kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita nak mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan asyhadu an la ilaha illallah, walaupun pandangan kita remeh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata ulama dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, zikir apa yang perlu kita ungkapkan dan kita ucapkan, iaitu wa astaghfirullah, minta keampunan. Sebab apa? Kita banyak dosa. Bila kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak, bila kita berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan Al-Mubarak ni tuan, bulan kafarah. Allah Subhanahu wa taala nak hapuskan semua dosa. Kalau tuan-tuan perasan tuan-tuan, 2 bulan lepas saya pernah pai di masjid tuan-tuan, saya cerita sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Badawi mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Rasulullah, ai du'ai afdal?" Wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Ni sahabat. Dia pergi jumpa Nabi, dia nak tahu daripada mulut Nabi apa amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Dia pergi tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdal?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada dia, Nabi kata, "Sal rabbak al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Nabi kata minta 2 benda. Yang pertama al-afwa, maksud dia minta keampunan. Sebab apa? Kita banyak dosa. Banyak dosa tuan-tuan. Sama ada dosa dalam keadaan sedap ataupun tak sedap.
tapi hakikat dia kita banyak dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, minta apa? Al-afwa yang pertama, wal afiyah fid dunya wal akhirah. Yang kedua, minta keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Saya ringkaskan hadis ni. Sahabat ni tuan-tuan balik dalam keadaan dia macam tak puas hati, dia mai hari kedua. Dia balik juga, Nabi jawab dengan jawapan yang sama, dia balik. Dia mai hari ketiga. Hari ketiga dia tanya Nabi dengan persoalan yang sama. Dia kata, wahai Rasulullah, ai du'ai afdal? Wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Nabi bagi tahu dengan jawapan yang sama. Nabi kata, sal rabbak al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dia kata, hang kena minta dua. Yang pertama keampunan, yang kedua keselamatan dunia dan akhirat. Lalu Nabi sambung. Nabi kata, kalau sekiranya kamu dapat dua benda ni, maksud dia yang pertama keampunan, yang kedua keselamatan dunia dan akhirat, faqad aflahta, maksud dia kamu akan berjaya. Tuan-tuan mintalah doa apa tuan-tuan yang Nabi SAW rajin berdoa. Kita doa, kadang-kadang kita tak tahu, saya pun tak tahu. Kalau kita mengaji, maksud dia kita tak mengaji, kita tak tahu. Bila kita mengaji, kita tahu, iaitu doa apa? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuan-tuan, itu yang kedua. Yang pertama tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa astaghfirullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua doa tu kalau sekiranya kita rajin ungkap, kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan dua doa lagi menjadi permohonan dan permintaan kita dan keperluan kita. Yang ketiga apa dia? Iaitu nas'alukal jannah wa as'alukal jannah, minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta tuan-tuan, minta. Dan yang keempat, wa na'udzubika minan nar, yang kita ada berdoa. Tadi tuan imam kita pun berdoa dalam rakaat yang keempat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan tuan-tuan, ulama susun dalam satu doa yang empat tadi. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun fa'fu anna. Itu doa yang ulama sebut. Perbanyakkan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan yang ketiga, ulama sebut bila mana kita nak berbuka puasa, sunnah Nabi SAW, samillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Terpulanglah tuan-tuan, nak baca doa apa pun terpulang. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi kata apa? Yang pertama, samillah, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan makanan yang duduk depan kita, jangan duduk pergi jauh sangat. Itu sunnah yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak cari keberkatan. Bukan sekadar kita nak puasa, tapi di sebalik puasa ada keberkatan setiap saat dan setiap minit dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan yang keempat tuan-tuan, kata ulama, iaitu bila mana kita berbuka, makan makanan sunnah baginda Nabi SAW. Mudah dah cerita buah kurma lah, mudah cerita tuan-tuan, mudah dapat lah ni, beli buah kurma makan, mulakan itu. Sebab apa? Sunnah baginda Nabi SAW. Dan yang kelima, kata ulama dan kata baginda Nabi SAW, bila mana kita nak cari keberkatan ketika mana berbuka, yakni doa berbuka tu, doa berbuka. Tuan-tuan nak baca apa pun tak apa, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Disebut dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, karena Rasulullah SAW idza aftara, kebiasaan Nabi bila mana Nabi berbuka, Nabi baca apa? Dhahabadh dha'mu wabtalatil uruqa wa thabbatil ajr insyaallah. Tu doa baginda Nabi SAW. Cerita dia doa apa pun tak apa, tapi kalau sekiranya kita ikut sunnah Nabi SAW, di sebalik tu apa yang kita dapat? Keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat tuan-tuan, buat. Kita ni tuan-tuan macam saya lah, kita semua duk dengar cerita berkaitan dengan sunnah Nabi ni banyak.
Sampai kadang-kadang tuan-tuan tak larat nak buat, tapi hakikat dia berkaitan dengan akhirat ni, kita kena paksa diri kita. Kalau tak paksa tuan-tuan, tobat lahum tak jadi. Dia kena paksa, apa pun kena paksa. Malam ni contoh kita nak mai tarawih ni, saya tadi tuan-tuan berapa kali tawaf tu nak parking dalam sebab tak biasa. Bila parking jauh sikit mai-mai, oh dia tengok depan tu ada parking untuk penceramah, tak apalah, ala kuliah. Berapa kali tawaf tu tadi, masuk jalan sana keluar. Ni nak boleh mai ni, macam tuan-tuan pun sama lah. Kalau fikir pasal parking tuan-tuan, tobat lahum tak mai dah. Tapi kita fikir keberkatan yang ada pada bulan Ramadan, kita usaha juga. Bukan sekadar tarawih, bukan sekadar puasa, bahkan amalan-amalan lain pun tuan-tuan kena paksa. Kena paksa tuan-tuan. Kalau tak paksa tak jadi. Tuan-tuan, bulan Ramadan berapa kali kita khatam Al-Quran? Saya tanya diri saya, dan muslim-muslimat pun kena tanya diri sendiri. Saya tak tuju persoalan ni kepada tuan-tuan, bahkan saya tuju untuk diri saya. Berapa kali tuan-tuan bulan Ramadan kita ambil kesempatan tuan-tuan untuk nak khatam Al-Quran? Kalau sekiranya kita tak paksa tuan-tuan, dia takkan jadi. Sebab tu rutin harian kita tuan-tuan, dia kena ada jadual. Kena ada jadual. Tak ada jadual, habis. Macam mana Ramadan sebelum ni berlalu, macam tu juga tuan-tuan Ramadan tahun ni dia akan berlalu macam tu. Macam tahun lepas contoh tak khatam Quran, tahun ni pun dia buat tak heran lah, tak khatam Al-Quran. Tahun lepas pun semayang tarawih tak cukup, contoh 29 hari ataupun 30 hari. Tahun ni pun sama. Sebab apa tuan-tuan? Bagi dia Ramadan ni biasa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala Ramadan bulan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Dan yang keenam tuan-tuan, kata ulama, mudah tuan-tuan kita nak dapat pahala. Kita bagi juadah berbuka puasa tuan-tuan kepada jiran tetangga kita, jiran sekeliling kita. Tak boleh banyak pun, sebuah kita kata sebuah dua buah rumah pun alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Pahala ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tu diumpamakan macam orang yang berpuasa, tak kurang walaupun sekupang. Orang dulu-dululah, kalau sekiranya kita perasan 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, Allahu Akbar tuan-tuan, kadang sebuah rumah ni buat sejenis cucuk aja, nokok dong, buat cucuk kodok mudah tuan-tuan, dia tak ada acuan. Kena tangan besar-besar lah cucuk kodok dia, kalau tangan kecil-kecil lah cucuk kodok dia. Buat sebesen, buat sejenis je. Tapi bila nak berbuka sekali tuan-tuan, ada 5-6 jenis di atas meja. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak cari keberkatan, kita bagi kepada jiran. Kita bagi kepada jiran tuan-tuan. Jiran buka puasa tuan-tuan dengan juadah yang kita bagi tu, dia baca Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dia baca bismillah pun dia makan. Ya Allah, pahala tu hak Allah nak bagi tuan-tuan, bukan sikit bahkan banyak. Tapi kita hari ni tuan-tuan, dia pelan lama pelan lupa dah. Tuan-tuan, kita lebih kepada nafsi, aku hang-hang. Ya Allah, hidupkan balik sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tuan-tuan, ketika mana orang bagi juadah kepada kita, tak kiralah bagi apa pun, menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa. Nabi kata apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Tu doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah orang bagi buah kurma ke, pisang ke, apa ke, janji jiran kita bagi. Bila mana kita bagi sunnah Nabi tuan-tuan, Nabi SAW berdoa, Nabi kata apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nabi kata, ya Allah, berkatilah rezeki mereka, ampunkanlah mereka dan rahmatilah mereka. Allahu Akbar tuan-tuan, muslimin dan jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan dalam tazkirah yang ringkas sikit sebanyak memberi peringatan kepada saya yang bercakap di depan dan muslimin muslimat yang ada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan 28 malam lagi start pada malam ni menjadi Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita. Kalau sekiranya malam ni malam ketiga tuan-tuan, kita rasa penat lelah, macam mana kita nak lalui lebih kurang 27 malam lagi kita nak bertarawih. Tarawih berapa pun buat, berapa pun tak apalah, Allah Maha Kaya. Buat 2 rakaat, Allah bagi cara 2 rakaat lah. Kalau buat 8 panjang, Allah buat macam tu. Kalau buat 20 sampai pukul 11, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah beda pahala tuan-tuan di atas apa? Di atas usaha kita.
Nabi SAW sebagai penutup tu, dan Nabi SAW ada sebahagian kata buat 8 rakaat, tapi 8 rakaat Nabi menjelang subuh baru habis. Macam mana Haji malam esok buat? Malam ni tak boleh lah saya ada. No, sunnah Nabi solat tarawih 8 rakaat menjelang subuh baru habis. Habis sembahyang Aisyah, Nabi tak sembahyang tarawih lagi, balik rehat dulu sejam. Kita kalau boleh habis Aisyah balik rehat terus sebab penat. Sebab tu kita tak pergi balik, kan? Selepas sejam baru Nabi SAW mai. Nabi buat tarawih sehingga menjelang subuh. Kita kalau menjelang pukul 10 pun alhamdulillah, daripada tak buat langsung alhamdulillah. Tapi ala kulli hal sebelum Covid, beberapa tahun lepas di Yaman, negeri Yaman, mereka ra'i Ramadan ni bagai dikata sehingga menjelang subuh. Subhanallah, menghidupkan ihya Ramadan bersesuaian dengan hadis baginda Nabi SAW. Nabi kata apa? Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Nabi SAW. Wallahu alam. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sesudahin dengan benda taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.